Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bersyukur pada Allah, dengan rezeki daripada Allah kita dapat bertemu lagi dalam majlis 10 minit bersama Sahih Al-Bukhari setiap hari. Moga-moga barakah hari-hari akhir Ramadan ini akan menyebabkan kita direzekikan kecintaan yang kuat kepada Rasulullah dan semangat yang begitu utuh untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di hadis yang ketiga, satu hadis yang begitu menarik, panjang, syarat dengan maklumat, yang menceritakan tentang detik-detik awal permulaan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sebagaimana biasa, kita akan mengulang-ulang bacaan hadis ini. Selagi kita masih berada di hadis tersebut, kita akan terus mengulang-ulang. Moga-moga sedikit sebanyak lafaz-lafaz hadis itu melekat di dalam minda kita biiznillah. Hadis ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad para guru kita yang menyambung sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Semoga Allah meredai Al-Imam Al-Bukhari dan juga para ulama yang telah menyampaikan hadis beliau sehingga sampai kepada kita. Semoga Allah memberkati Al-Imam Al-Bukhari, guru beliau, murid beliau, dan semoga Allah merezekikan kepada kita merezekikan kepada kita barakah ilmu Al-Imam Al-Bukhari dan juga guru-guru beliau serta para murid beliau dan juga para ulama kita yang telah bertanggungjawab menyampaikan hadis ini sehingga sampai kepada kita. Allahumma amin. Kata Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqayl an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Yang bermaksud, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahyu yang mula-mula diterima, yang mula-mula berlaku kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dalam bentuk mimpi yang baik di dalam tidur. Maka baginda tidak akan melihat sesuatu mimpi, melainkan mimpi itu telah datang seperti waktu pagi. Kemudian baginda telah didatangkan kesukaan untuk bersunyi-sunyian. Baginda telah bersunyi-sunyian di Gua Hira. Lalu baginda telah bertahannus di dalam gua tersebut. At-tahannus adalah beribadat pada malam-malam yang mempunyai bilangan, sehinggalah sebelum baginda kembali semula kepada ahli keluarga baginda, dan baginda akan mengambil bekalan untuk tujuan bersunyi-sunyian tersebut. Kemudian baginda akan kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha, lalu baginda akan mengambil bekalan seumpama hari-hari baginda berkhalwat tersebut, sehinggalah kebenaran telah mendatangi baginda dalam keadaan baginda berada di dalam Gua Hira. Maka baginda telah didatangi oleh malaikat. Itu adalah petikan awal bagi hadis ini, dan insya-Allah kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh para ulama kita, khususnya Al-Imam Al-Qastallani di dalam menghuraikan petikan ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam hadis ini Ghari Hira, Gua Hira, iaitu gua di satu gunung, yang gunung itu adalah dinamakan Hira. Cuma hari ini orang disebut Hira, orang faham gua tu sendiri namanya Hira.
Tetapi sebenarnya Hira itu adalah nama gunung yang di puncaknya itu ada gua. Jadi gua Hira iaitu gua yang ada di gunung Hira, yang ada di gunung Hira. Dan pada hari ini bila sebut gunung itu sendiri, orang kata Jabal An-Nur, Bukit Cahaya. Ini adalah nama yang terbarulah. Tapi pada zaman baginda Rasul dulu dinamakan ia sebagai Jabal Hira, Gunung Hira. Dan gua yang ada di atas gunung tersebut dinamakan Gharu Hira. Gua yang ada di gunung Hira. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi alaihi salatu wasalam telah bertahannus. Ini telah kita bincangkan semalam apa erti at-tahannus, iaitu at-tahannus bermaksud beribadah. Saya tak sebut lagi semalam. Fa yatahannasu fihi, lalu baginda pun bertahannus di dalam gua tersebut. Lalu dibincangkan apa erti at-tahannus. Ada para ulama berpendapat at-tahannus artinya meninggalkan sikap tidak setia dengan janji. Maknanya meninggalkan sikap tidak setia dengan janji. Kita dengan Tuhan kita pernah berjanji, maka kita mahu meninggalkan segala perbuatan yang boleh menyebabkan kita tidak amanah dalam menunaikan janji kita dengan Allah. Itu satu makna kepada at-tahannus, iaitu beribadahlah. Dengan kita beribadah, kita sudah meninggalkan perbuatan yang boleh membawa kepada memungkiri janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para ulama berpendapat tahannas, ya tahannasa ya tahannasu, sebenarnya artinya adalah tahannafa ya tahannafu. Jadi fayatahannasu fihi artinya fayatahannafu fihi. Apa pula at-tahannuf? At-tahannuf iaitu mengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenali dengan gelaran Al-Hanifiyah. Agama Al-Hanifiyah. Sebenarnya semua agama para Nabi dan para Rasul adalah sama, iaitu agama Islam. Akidahnya sama, berbeza hanya dari sudut syariat. Tetapi bila sebut Nabi Ibrahim, biasanya orang akan sebut agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah. Maksud agama Hanifiyah ni apa dia? Iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi fayatahannasu fihi, iaitu Nabi Muhammad, kalau ikut dengan maksud yatahannaf, Nabi Muhammad telah mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika baginda berada di Gua Hira tersebut. Lalu telah dinyatakan dalam hadis ini wa huwa ta'abbudu. Maksud dia at-tahannus artinya at-ta'abbud, iaitu beribadah. Sebab jarang-jarang juga kita mendengar orang Arab menggunakan kalimah yatahannas. Jadi mungkin orang Arab sendiri tak tahu apa maksud tahannas. Lalu dihuraikan di dalam hadis ini, at-tahannus artinya at-ta'abbud, iaitu beribadah. Baginda telah beribadah beberapa malam yang mempunyai bilangan. Jadi kata para ulama, kalimah al-layali itu adalah sifat bagi fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu. Al-layali, maafkan saya, al-layali itu adalah zaraf, adalah kata zaraf dalam bahasa Arab, iaitu merujuk kepada zaman yang mana ia berkait dengan yatahannas. Baginda Nabi telah bertahannus dalam beberapa malam. Baginda beribadah di Gua Hira itu dalam beberapa malam, yang mana malam-malam tersebut mempunyai bilangan. Bukan sehari, bukan 2 hari lah. Maknanya boleh dibilang berapa hari Nabi SAW berdiam dan bersunyi-sunyian di gua tersebut. Perkara ini penting, kata para ulama, penting kita kena tahu al-layali ini berkait dengan kalimah apa. Sebab mungkin kalau orang salah faham, orang akan memahami al-layali itu berkait dengan kalimah at-ta'abbud, lalu dia akan memberi erti at-tahannus adalah beribadat pada waktu malam. Kalau beribadat pada waktu siang tidak dinamakan at-tahannus. Sedangkan ini bukan maknanya. At-tahannus adalah beribadat, tak kira waktu siang, tak kira waktu malam.
Jadi apa maksud al-layali dalam hadis ini? Al-layali dalam hadis ini ingin menceritakan bahawa Nabi SAW telah beribadah di Gua Hira pada beberapa malam. Bukan untuk menyatakan at-tahannus hanya dinamakan sekiranya seseorang itu beribadat pada waktu malam. Kalau beribadat pada waktu siang tidak dinamakan at-tahannus. Bukan ini maksudnya. Sebaliknya, al-layali yang bermaksud malam-malam di dalam hadis ini sebenarnya menunjukkan berapa lama Nabi SAW telah beribadah di gua tersebut. Jadi disebut malam-malam yang mempunyai bilangan. Cuma kata Al-Imam Al-Qastallani, jangan kita salah faham pula. Bukan Nabi hanya beribadah pada waktu malam. Sebab tu kata beliau ma'a ayyamihin. Imam Al-Qastallani ketika menghuraikan petikan wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad, beliau menyatakan maksud Nabi beribadat pada beberapa malam yang mempunyai bilangan, iaitu termasuklah juga dengan siang-siangnya. Siang dan malam maksudnya. Nabi beribadah di dalam gua tersebut pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Cuma mungkin orang timbulkan soalan, kenapa tak disebut pada waktu malam dan pada waktu siang, hanya disebut pada waktu malam? Ini adalah atas dasar kerana dalam kita bersunyi-sunyian, biasanya walaupun kita boleh bersunyi-sunyian pada waktu siang dan juga pada waktu malam, tetapi kesannya lebih besar pada waktu malam. Jadi sebab itu disebut dengan jelas Nabi beribadah beberapa malam, kerana beribadah secara bersunyi-sunyian ini akan lebih kena dengan waktu malam, bersunyi-sunyian pada waktu malam. Walaupun begitu, bukanlah bermaksud Nabi hanya beribadah pada waktu malam, sebaliknya Nabi juga beribadah pada waktu siang. Dan Al-Imam Al-Qastallani juga mendatangkan apa erti beribadah pada malam-malam yang mempunyai bilangan. Malam-malam yang mempunyai bilangan. Apa maksud malam-malam yang mempunyai bilangan? Jadi kata Al-Imam Al-Qastallani, di sini ada dua kemungkinan. Berkemungkinan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika menyatakan kenyataan zawatil adad ini, malam-malam yang mempunyai bilangan ini, beliau ingin menyatakan malam-malam yang tak banyak sangat, bukanlah sampai berminggu-minggu, hanya boleh dikira harinya, untuk menunjukkan tidak lama Nabi berada dalam satu masa di Gua Hira. Itu satu pandangan. Contoh macam ayyaman ma'dudat, pada bulan Ramadan, hari-hari yang mempunyai bilangan. Maksudnya kita puasa pada bulan Ramadan ni tak lama pun, 30 hari saja pun. Tujuannya adalah untuk at-taqlil, untuk kita rasa benda itu tidak lama. Dan ada juga kemungkinan maksud malam-malam yang mempunyai bilangan adalah untuk menunjukkan bahawa Nabi memang berada lama di Gua Hira. Jadi ada dua kemungkinan erti maksud malam-malam yang mempunyai bilangan. Sama ada tujuannya untuk menyatakan tak lama, atau tujuannya untuk menyatakan memang Nabi berada lama. Dalam satu masa itu Nabi akan berada lama di Gua Hira. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Cuma kata Al-Imam Al-Qastallani, yang lebih nampak kena dengan ayat kisah ini adalah tujuan Sayyidatuna Aisyah menyatakan malam-malam yang mempunyai bilangan untuk menyatakan Nabi bila berada di Gua Hira waktunya lama. Ini apa yang difahami oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Qastallani terhadap ucapan malam-malam yang mempunyai bilangan. Kemudian ada sedikit tambahan, iaitu pada kenyataan wa huwa at-ta'abbudu, disebut oleh Al-Imam Al-Qastallani, kalimah wa huwa ta'abbud yang ada dalam hadis ini, dia bukan ucapan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah hanya ingin dalam ucapan Sayyidatuna Aisyah, fayatahannasu fihi al-layali zawatil adad. Tapi dalam teks hadis kita, fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layali zawatil adad. Lalu disebut oleh Al-Imam Al-Qastallani, sebenarnya wa huwa at-ta'abbud itu adalah penafsiran oleh salah seorang perawi hadis ini, iaitu Al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliaulah ketika membaca hadis ini, maknanya beliau terima daripada guru-guru beliau, fayatahannasu fihi al-layali zawatil adad. Lalu ketika beliau membacakan hadis ini kepada murid beliau, beliau membaca fayatahannasu fihi
Lalu beliau menambah daripada beliau sebagai penafsiran daripada beliau, wa huwa at-ta'abbud. Kemudian beliau menyambung sambungan hadis. Jadi kalimah wa huwa at-ta'abbud itu adalah tambahan daripada salah seorang perawi hadis ini, iaitu Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, iaitu yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu Muhammad bin Muslim. Kita ingat balik, saya pun terlupa pula nama penuhnya itu. Biasa sebut Al-Imam Muhammad bin Muslim. Kita tengok balik siapa nama beliau. Sebentar ya. Kita cari balik, ingat balik. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Jadi beliaulah yang telah mendatangkan kalimah wa huwa at-ta'abbudu. Jadi maknanya sebagai satu orang kata apa, sebagai tambahan maklumat kepada kita. Takut kita mungkin salah faham, kita rasa bahawa yang menyebut wa huwa at-ta'abbud itu adalah Sayyidatuna Aisyah, sedangkan sebenarnya yang menyebutnya adalah Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Jadi kadang-kadang dalam hadis dia dipanggil istilahnya al-idraj, kalam mudraj. Maknanya ada tambahan. Kadang-kadang para ulama ketika membacakan hadis, mereka berhenti sejenak dan mereka mendatangkan penafsiran. Lalu orang yang mendengar kenyataan itu mungkin boleh salah faham. Mereka menyangkakan bahawa huraian itu sebenarnya termasuk dalam hadis, sedangkan ia bukan daripada teks hadis, sebaliknya daripada tambahan salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah besok kita akan menyambung kenyataan kita, iaitu disebut tentang kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, dan apakah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira. Jazakumullahu khaira. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.